Untuk perkembangan dari Sabah petang ini, kita bersama Rozilawati Asik. Antara fokus, peranan wanita dalam pembangunan negeri dihargai. Terus dengan laporannya, silakan. Baik Sahih, kita menghargai peranan wanita dan kita tidak melupakan kebajikan mereka. Ia dinyatakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor ketika menyampaikan bantuan dapur kepada lebih 1,000 suri rumah di Tuaran. Menurut Datuk Haji Ji, kebajikan wanita sentiasa diberi perhatian kerana mereka turut memainkan peranan penting dalam pembangunan negeri. Katanya kesejahteraan rakyat kekal menjadi fokus dalam Pelan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ yang terbukti memberi impak positif selepas 4 tahun dilaksana. Sejak pelaksanaan SMJ, kerajaan membelanjakan 1.4 bilion ringgit untuk kebajikan dan 1.33 bilion ringgit bagi pembangunan pendidikan. Rumah percuma turut disediakan melalui program Rumah Mesra SMJ. Beliau yakin dengan sokongan padu rakyat, GRS mampu mempertahan mandat dalam PRU Dun Sabah akan datang. Sabah bakal menjadi negeri pertama menggubal undang-undang anti-buli. Cadangan itu disuarakan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan. Menurut Datuk Jeffrey, insiden buli yang berlaku kebelakangan ini membuktikan keperluan mewujudkan ordinan khas di peringkat negeri. Saya rasa perlunya satu anti-bullying enactment atau ordinance. Kalau belum ada di peringkat nasional, kita mulakan di Sabah lah. Sebab berlakunya perkara ini di Sabah. Dan kita harus mengambil inisiatif supaya satu anti-bullying undang-undang ini diadakan. Undang-undang tersebut akan melambangkan keadilan kepada mangsa buli dan menghantar mesej jelas budaya buli tidak boleh dikompromi. Beliau berkata demikian sempena Majlis Penutupan Sumondot Hari Sabah yang disambut sebagai memperingati Hari Kelahiran Negeri Sabah pada 31 Ogos 1963. Bank Rakyat melalui franchise Azranu Exchange terus memperkasa koperasi di negara ini. Tahun lepas pembiayaan franchise itu mencecah 1.9 bilion ringgit. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik, 4 koperasi di Sabah kini mengendalikan 5 rangkaian franchise Al-Rahnu termasuk Koperasi Pekerja Kerajaan Sabah Berhad dan 3 lagi koperasi tempatan. Kuskop dan Suruhanjaya Koperasi Malaysia akan terus menyokong pertumbuhan Al-Rahnu untuk manfaat lebih 7.2 juta anggota koperasi. Kementerian, saya akan mempengerusi satu perbincangan khas untuk meneliti dan menilai semula garis panduan sedia ada terkait dengan kawal seliah ke atas koperasi-koperasi yang terlibat dalam Al-Rahnu ini supaya kita mahu koperasi-koperasi ini juga dapat bersaing dengan syarikat-syarikat yang turut sama memberikan perkhidmatan Al-Rahnu kepada rakyat kita. Datuk Iwan turut menggesa koperasi lebih proaktif menyumbang kepada pembangunan negara seiring dasar Koperasi Malaysia 2030. PBS komited memperkukuh kerjasama dengan parti-parti tempatan dalam GRS demi memastikan tuntutan hak-hak negeri dapat dilaksana dengan berkesan. Semua yang ada dalam gabungan rakyat Sabah pun fokus kita adalah untuk menuntut supaya pembangunan kita ini ada bersama di dalam negara Malaysia. So we are all united. Dan as long as GRS is united there, Sabah should be able to prosper. Menurutnya, kekal bersama GRS adalah pilihan tepat bagi mengelak perpecahan politik yang hanya merugikan. GRS berpotensi menjadi gabungan dominan di Sabah sekiranya diberi mandat sekali lagi untuk mentadbir negeri dalam PRU Dun Sabah akan datang. Elak terjebak penyebaran berita palsu dan fitnah, generasi muda perlu bijak memilih dan menilai sebarang kandungan yang dimuat naik dalam media sosial.
Jadi saya berharap anak-anak muda di APAS harus lebih berhati-hati dan lebih bertanggungjawab, dan kita harus menjadi alat bagi penyebaran benda-benda yang baik, benda-benda yang positif yang boleh menyatu padukan rakyat dan kesejahteraan negeri Sabah yang tercinta ini. Datuk Nizam berkata berita palsu boleh menggugat kestabilan politik dan menimbulkan kekeliruan sekiranya tidak dibendung. Beliau yang juga Adun APAS berkata demikian selepas merasmikan program Santai Anak Muda bersama pejabat Dun APAS di Tawau. Turut menyatakan pendapat yang sama, Adun Limbahau, Datuk Joel Noatim menasihatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dengan fitnah dan berita palsu, khususnya di media sosial. Lebih-lebih lagi menjelang pilihan raya Dun Sabah. Sekarang ni adalah zaman IT. Apa-apa pun hanya dibuat di ujung jari. So, ini semua kadang-kadang bila pilihan raya keluarlah fitnah-fitnah, benda-benda yang tidak wujud pun diwujudkan. Inilah masalah. Jadi untuk masyarakat, untuk orang-orang kampung, untuk orang-orang mungkin yang terpelajar, jangan terlalu percaya dengan orang bilang kata-kata yang mungkin yang fitnah, yang tidak betul. Datuk Joel ditemui RTM sempena sambutan Ambang Merdeka ke-68 di Kampung Maraham Papar. Katanya sambutan kemerdekaan penting dalam menyatukan rakyat berbilang kaum serta memperkokoh semangat perpaduan di Sabah. Program julung kali ini berlangsung sejak 23 Ogos dengan pelbagai pengisian komuniti tempatan. Kepelbagaian kaum di Sabah menjadi elemen penting dalam memastikan penyatuan dan perpaduan kekal utuh. Justru Adun dilantik Datuk Jafari Waliam mahu rakyat terus kekal bersatu bagi menghadapi pelbagai cabaran dan menghargai keharmonian hidup yang dikecapi. Semua jenis bangsa, agama, perkauman yang kita ada di Sabah ini, kita sentiasa menyantuni, mendekati mereka, tidak kira apa perayaan, apa semua, kita sentiasa mendekati. Beliau ditemui selepas menyampaikan bantuan khas kepada masyarakat Tionghoa di Tadika Ming Chung Sandakan. Terdahulu mengulas tanah runtuh di Jalan Lok Yen Spilok, Datuk Jafari memberitahu permohonan memasang sangkar batu telah dikemukakan. Ia bagi mengelak runtuhan berulang sehingga menjejaskan penduduk di kawasan berkenaan. Sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Terus ikuti berita wilayah untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Kembali bersama Sahi, Malaysia Madani Rakyat disantuni. Terima kasih Rozilawati.